Kisah ni bertajuk Merana sehingga mati. Tergamaknya isteri masukkan darah dan kepala tahi dalam makanan suami. Astagfirullahalazim. Apa ceritanya? Akibat cemburu buta, seorang wanita berusia lewat 40-an mengambil jalan mudah untuk mengikat suaminya daripada menjadi perhatian wanita lain. Pengalaman pahit Norin Khairuddin mengenai sikap tamaknya dulu telah memakan dirinya sendiri akibat menggunakan sihir kepada suaminya, Azran. Bukan nama sebenarnya, sehingga meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Menurut Norin, kisahnya ni berlaku 12 tahun lalu ketika kehidupan mereka berada di kemuncak kemewahan dengan memiliki seorang anak lelaki. Jelas Norin, dia berhenti kerja sebagai kerani sebuah bank di sebuah bandar selatan tanah air apabila mengahwini seorang ahli perniagaan yang dikenali ketika berurusan kerja. Azran, seorang lelaki yang baik dan ketika itu usianya 40-an. Selepas 6 bulan berkenalan, jadi kami mengambil keputusan untuk berkahwin. Kata Azran, dia sudah memiliki segalanya dan hanya perlu pelengkap untuk hidup, iaitu saya, katanya. Selepas setahun berkahwin, saya dikurniakan seorang anak lelaki dan mengambil keputusan untuk berhenti kerja bagi menumpukan perhatian terhadap urusan rumah tangga. Namun, sejak berhenti kerja, jiwa saya tak tenang. Setiap kali Azran keluar bekerja atau outstation, walaupun saya tahu dia seorang lelaki yang baik, namun hati tetap menafikannya. Ni cemburu buta lah ni. Sikap cemburu buta saya semakin menjadi-jadi sehingga menimbulkan rimas kepada suami. Setiap kali dia balik outstation, kami pasti akan bergaduh kerana saya memberi tekanan kepada Azran dengan menyoalnya pelbagai soalan. Kadang-kala saya sendiri rasa sikap saya itu agak melampau. Dia hanya diam dan tenang saja melayan kerenah baran saya itu. Selepas beberapa jam bertekak, hubungan kami kembali baik seperti tak ada apa yang berlaku, jelas Norin. Kali ni Norin tak lagi bertekak dengan Azran sebaik saja kembali dari kerja luar. Sebaliknya dia meminta izin untuk balik ke kampungnya di Perlis. Saya balik ke kampung ada misi sendiri. Saya sebenarnya pergi ke negara jiran berjumpa dengan Bomoh. Apa tahu dia minta? Saya minta Bomoh tu buatkan suami supaya ikut saja cakap saya. Bomoh tu minta saya masukkan setitik darah dari jari manis tangan kiri dalam makanan atau minuman, di samping beberapa mentera yang perlu diamalkan. Lebih teruk, Bomoh tu juga minta saya letak sedikit kepala tahi. Selepas buang air besar tu, kepala tahi tu dalam makanan supaya dia akur dengan apa yang saya cakap. Allahu Akbar. Kenapalah teruk sangat ya? Ketika tu memang saya tak fikir panjang. Saya ikut aja. Kongsinya sayu. Jadi, selepas sebulan, Norin nampak perubahan ketara pada suaminya. Dia langsung tak keluar rumah dan menyerahkan tugas-tugas di pejabat kepada stafnya saja. Dia juga tak tidur malam dan hanya memanggil nama saya saja. Norin,
Nurin, Nurin, abang rindu Nurin, Nurin. Katanya macam tu. Lama kelamaan, Azran terbaring lesu seperti mayat hidup. Saya sedar itu semua berlaku kerana perbuatan syirik saya, dan selepas memberitahu perkara sebenar kepada ibu bapa saya, dan kami mula mengubati Azran dengan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Selepas pelbagai ikhtiar, Azran beransur sihat walaupun tidak sepenuhnya. Saya minta ampun kepadanya dan menceritakannya apa yang terjadi. Ketika itu saya nampak air matanya berjurai sedih dengan perbuatan saya. Sebaik saja dia mengangguk menerima maaf saya tu. Saya ketika tu meraung menangis. Allah. Jadi saya meraung menangis, memeluk kakinya, dan hanya tenang dan mengusap rambut saya tanpa sebarang kata-kata. Namun keesokannya ketika azan subuh, Azran memanggil saya buat kali terakhir sebelum mengembus nafas yang terakhir. Jelas Nurin? Nurin mengaku sejak Azran meninggal dunia, dia sudah berpindah balik ke kampung keluarganya. Saya tak boleh tinggal di rumah kami lagi. Terlalu banyak kenangan sedih sehingga kini perasaan menyesal tu masih ada dalam jiwa saya, ujarnya. Perbuatan menggunakan hikmat bomoh adalah berdosa besar dan dilaknat Allah. Hanya kepada Allah saja tempat untuk setiap manusia memohon bantuan dan perlindungan. Bagaimanapun jika seseorang itu bertaubat dengan ikhlas, Allah tidak akan menolak taubat seseorang. Sekian, terima kasih.